Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nashara Najah binti Hamnusi, A176737. Hari ini saya akan membentangkan tentang temu bual bersama ahli klinikal, iaitu pakar psikiatri. Saya telah menemu bual Dr. Idiati binti Abdul Karim. Beliau berumur 49 tahun. Beliau menetap di Langgar, Alor-Star, Kedah. Beliau berkahwin pada 25 Julai 1998 dan dikurniakan 4 orang anak. Beliau merupakan anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Dalam bidang profesionalisme beliau mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Datuk Palembang, Melaka. Beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda di Royal College of Surgeons of Ireland, Dublin. Beliau mendapatkan ijazah sarjana di USM Kubang Kerian, Kelantan. Seterusnya, tahun pengalaman beliau bermula bekerja dari tahun 2011 hingga sekarang, iaitu selama 11 tahun. Beliau pernah bekerja di Hospital Miri Sarawak dan Hospital Sultanah Bahiyah, Alor-Star. Sekarang beliau bekerja di Jabatan Psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah, Alor-Star, Kedah. Bagi pengalaman dan peranan beliau sebagai ahli psikiatri, bidang tugas beliau merangkumi seorang general psychiatrist. Beliau juga merupakan team leader in mental health and social support of Hospital Sultanah Bahiyah. Beliau juga merupakan psychiatrist in charge of male psychiatric ward dan beliau juga merupakan seorang supervisor of masters and parallel pathway student. Dalam temu bual yang dijalankan, antara cabaran yang beliau beritahu adalah yang pertama, peningkatan kes berkaitan dengan kesihatan mental. Yang kedua adalah pembahagian masa di antara kerja klinikal dan urusan pentadbiran. Seterusnya, beliau juga berhadapan dengan isu kesedaran penyakit mental dengan pesakit dan waris. Seterusnya, kekurangan sumber tenaga kerja dan sistem sokongan untuk kesinambungan penjagaan pesakit mental. Dan akhir sekali, ini adalah antara cabaran yang beliau tekankan, iaitu ibu bapa sukar menerima diagnosis anak mereka. Jadi, penyelesaian bagi isu dan masalah apabila ibu bapa sukar untuk menerima diagnosis anak adalah memahami kesukaran penerimaan ibu bapa. Yang kedua, beliau akan memberi masa kepada ibu bapa tanpa memberikan tekanan tentang anak mereka. Yang ketiga, beliau akan memberikan fokus terlebih dahulu kepada masalah sedia ada lah. Seterusnya, beliau juga akan berbincang dengan ibu bapa dari semasa ke semasa tentang diagnosis anak. Akhir sekali, beliau juga akan memperkenalkan kumpulan parental support kepada ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama dari segi penerimaan diagnosis anak. Seterusnya, saya juga ada menanyakan tentang pengalaman beliau bersama individu berkeperluan khas. Beliau ada melakukan penilaian individu terhadap individu berkeperluan khas. Beliau juga akan memberi sokonganlah kepada individu berkeperluan khas apabila diperlukan. Beliau juga akan merujuk individu kepada agensi berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau juga akan merujuk kepada unit jurupulih kerja untuk diberikan pendedahan kepada terapi kemahiran sosial ataupun terapi kerja yang bersesuaian. Antara cadangan perkhidmatan kepada komuniti OKU, bagi pihak ibu bapa, beliau mencadangkan untuk memberikan panduan kepada ibu bapa untuk mendapatkan intervensi, terapi dan rawatan yang sesuai selepas anak mereka didiagnosis. Beliau juga mencadangkan ibu bapa dirujuk kepada doktor pakar kanak-kanak untuk melihat perkembangan dan masalah kesihatan mereka. Kepada guru, beliau mencadangkan guru mendalami diagnosis lah, membantu guru mendalami diagnosis dengan menyenaraikan ciri-ciri diagnosis. Hal ini supaya guru dapat menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai untuk setiap kanak-kanak. Okey, seterusnya, bagi komuniti pula, beliau mencadangkan untuk melibatkan komuniti OKU melakukan aktiviti bersama dengan masyarakat lah, seperti gotong royong untuk meningkatkan kesedaran dan untuk meningkatkan penglibatan komuniti OKU.
Saya telah memberikan 2 artikel kepada beliau. Yang pertama ialah Occupational Therapist Role in Treatment of Children Autism Spectrum Disorders. Yang kedua adalah Adapting Psychological Therapist for Autism. Jadi pendapat beliau tentang artikel ini adalah perkhidmatan terapi sangat diperlukan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Seterusnya, ia juga akan meningkatkan bilangan individu berkemahiran untuk memberikan intervensi dan terapi kepada individu. Okey. Seterusnya, beliau juga berpendapat bahawa ia akan melibatkan pertubuhan bukan kerajaan NGO lah dalam program pelibatan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Dengan adanya terapi, intervensi, ia akan meningkatkan penyediaan program pemulihan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi, masalah ketidakupayaan dapat dikurangkan atau ketidakupayaan lebih teruk dapat dicegahlah melalui intervensi awal dan sokongan keluarga yang dilatih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.